Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nur Azam Budin dalam Trader Lifestyle. So, hari ni kita nak bedah platform broker M+, khas untuk orang yang belum tahu cara nak guna pakai platform. Jom. Okay, untuk first timer, untuk orang yang baru saja ada akaun CDS, baru lepas login dan baru lepas install Excel Force, bila ada pop-up dekat bawah tu, korang akan nampak the first appear dekat korang punya display akan rupa macam ni. So, jom kita godak sikit apa yang korang perlu tahu mengenai platform. Okay, live code, bila korang klik live code ni, inilah rupanya. Inilah bentuk rupa live code punya section di mana ada pelbagai stock. Kalau ini kita panggil most active stock yang tengah dirancak, didagangkan dengan volume yang rancak didagangkan. And then kita ada banyak ada all stock, ada top gainer. Okay, benda ni is very simple. Macam top gainer, kenaikan paling tinggi hari ni, stock mana yang naik paling banyak. Top loser of course untuk yang mana yang paling jatuh. And then kita ada macam-macam lagi. Ada kalau all stock ni you boleh tengok, and then you boleh search by sector. Ikut sector pun boleh. World market you nak tengok apa kategori pun boleh. Macam-macam boleh kat sini M+. Itu adalah bahagian live code. Sebelum tu kita nak godak dulu part menu atas ni, paling penting. Alright, trade history adalah untuk you tengok actual trade history korang yang lepas. So kalau macam you tengok saya punya sekarang, macam saya tak ada apa-apa, you boleh nampak lah trade history saya untuk hari ni, apa yang saya dalam in the position semua. Alright, and then you boleh tengok dekat my account. Kalau you klik my profile, you akan nampak you punya biodata, you boleh nampak you punya number phone, you boleh tahu siapa reminder you, dan nombor ID code you lah. Account summary pula adalah untuk you tengok berapa amount you punya trading, berapakah modal yang masih ada available to trade, berapa limit yang dibenarkan lagi untuk you trade. And then you boleh tengok due for settlement, remaining purchase contract, ada banyak lah you boleh godak benda ni kat sini. Alright, portfolio di mana anda tengok pegangan saham anda, ataupun anda nak tahu apa position yang anda masih ada. 3 je position saya. Saya ada Price Berhad, SCOMI, and then Simlife lah. Itu saja saya punya. So saya ada 2 losses dalam floating loss, ada 1 gaining profit. And then kita ada payment untuk you depositkan duit. Tempat depositkan duit ni ada 2 jenis type cara untuk you depositkan. The first one, you guna cara manual. So manual ni basically you kena transfer secara manual, and then you kena attach receipt. Okay, you kena beritahu bila date you letak, and then you submit, and then dia akan verify. Kalau dia verify, and then barulah you boleh guna pakai. Tapi kalau you tak nak pakai benda tu, you ada duit, and then you boleh gunakan FPX. FPX ni adalah salah satu lagi di mana you menggunakan transaksi online, macam you beli shopping kan. So online ni you boleh letak je berapa amount, tapi minimum dia 1000 lah, and then you masukkan deposit. Kalau you ada 3000 ke 4000 ke, you boleh termasukkan amount, tekan deposit. Nanti dia akan, contoh saya bagi contoh, okay, and then you tekan submit, dia akan ada pop up. So you boleh pilih mana bank yang you nak pakai untuk FPX ni. Alright, so itu untuk payment. Sini ada settlement lah. Settlement ni khas untuk orang yang pegang account kontrak. And then kita ada withdrawal untuk you keluarkan duit, berapa amount you nak keluarkan duit. So macam hari ni saya nak keluarkan modal sikit, sebab dah untung kan, dah untung kita keluarkan lah. So saya nak keluarkan withdrawal untung saya sikit. Right, so saya letak berapa, contoh 8000, 80,000 pula, 8,000 letak bank account, remark, and then submit. Dia akan tulis once dia kata update, dah approve maksudnya. Jadi kalau dia tak update macam ni, maksudnya dah approve lah. Okay, itu benda yang you perlu tahu mengenai withdrawal. Okay, itu part yang asas yang you perlu tahu.
Sekarang saya nak share dengan anda apa yang you perlu tahu pula dari segi bawah ni, code, stock, previous. Okay, benda ni. Okay, kod ni adalah setiap syarikat yang tersenarai atau setiap syarikat yang listing dalam bursa, mereka akan dapat unique code, di mana nombor tu adalah nombor macam nombor badan lah, nombor permanent untuk syarikat tersebut. So kalau you tak ingat nama syarikat, you ingat number, you boleh search macam dekat butang search ni dengan number saja, nama syarikat tersebut. Alright. And then stock adalah nama singkatan untuk stock yang dekat bursa ni. So I think orang familiar Pohkong, orang familiar Pohkong lah kot, yang ramai familiar kot, kedai emas kan. Yang lain tak tahu, maybe orang ada pernah dengar di Pharma. Okay, di Pharma yang buat farmasi, vaksin semua. So itu bahagian nama. Sebelah ni previous close. Previous close ni maksudnya apa? So macam hari ni adalah 12 hari bulan 8 bersama hari Rabu. Maksudnya semalam contoh saya ambil counter Kanger, dia ditutup pada harga 0.290. Itu yang masuk previous close 290. Hari ni dia last didagangkan ataupun masa dia dagangkan sekarang, transaksi yang latest last adalah 0.295, maksudnya ada kenaikan 1 bit. And then ini adalah last done, berapa lot terakhir orang membeli, 500 lot. And then kita ada high ni maksudnya high adalah harga tertinggi yang dia pergi hari ni. Dia buka semalam 0.290, dia naik highest hari ni 0.325, right? Low adalah harga terendah yang dia pergi pada hari ini. And then kita ada buy quantity, ini adalah tempat orang kalau you nak membeli, kat sini lah you kena beratur kalau you nak beli harga yang the best price. Okay, kalau nak beratur, you kena beli kat sini 0.290. Sebanyak 38,000 lot orang queue dekat Best Buy. So kalau you nak beratur, you nak beli 100 lot, so you kena beratur dekat sini 39212. Kalau you beli 100 lot lah, dia tambah kat sini. Sell ni pula adalah tempat orang yang dah ready nak menjual. Ada 4,090 lot, sell quantity ni ada 4,090 lot orang nak menjual, dah ready nak menjual. Kalau you beli 295, you boleh beli je terus, you dapat terus share tu, sebab ada orang dah ready nak menjual. Macam ni you kena beratur. Ini ada change ni adalah kenaikan apa? Macam hari ni dia previous ke 290, dia naik sampai ke harga last done ni ternyata 5 sen. Kalau tadi dia buka masa opening tadi harga 3 naik sampai 325, you akan nampak lah berapa sen dia naik. Dia naik dalam 25 sen. Macam tu. Volume transaksi untuk stock ni hari ni, volume VWAP ni adalah sejenis indikator untuk menentukan purata harga. Jadi kalau you nak tahu the stock ada momentum ke tak, you kena VWAP, the price mesti atas VWAP ni. Kalau tak ada atas bukan atas VWAP ni, maksudnya momentum dia dah tak ada. Alright. TO, ini yang paling penting, section paling penting. Kita panggil theoretical price. Apa maksud theoretical price? Anggaran harga pembukaan ataupun pra pembukaan nanti. Contoh kalau bursa buka pukul 9, 8.30 sampai 9 adalah pra opening, pra pembukaan. Jadi masa tu you nak tahu berapa harga opening untuk di stock, so you tengok dekat theoretical price. Alright, so itu benda yang you perlu tahu dari segi platform. Okay, saya nak ajar korang macam mana nak set up platform supaya menjadi setup yang profesional. Untuk trader yang profesional, diorang tak tengok macam ni, diorang akan tengok multiple layout. So korang boleh buat macam-macam layout. So korang boleh klik sini, and then korang boleh choose mana layout yang korang nak. So saya pakai L. Alright, so bila pakai L, dia akan jadi rupa macam ni lah. So kalau you pakai yang you boleh ubah yang ni apa yang you nak. So you boleh tukar yang ni jadi market monitor, you boleh decide lah. So saya dah setting serupa saya punya macam ni lah. So you boleh set macam mana yang you nak. This is how you create the professional setup. So kat sini you boleh nampak bundle masuk. Alright, kat sini you boleh nampak live code atau fast code untuk you tengok market depth. Alright, and then dekat sini adalah you punya watch list.
Okay, itu yang paling penting dekat apa yang you perlu tahu dekat platform. Alright. Okay, sekarang saya nak ajar you guys macam mana nak membuat kajian suatu stock menggunakan Broker M Plus. So basically kalau you guna Broker M Plus ni, you tak perlu pun nak subscribe TradingView kalau you rasa tak perlu, kalau you rasa tak kemampuan. You boleh je pakai yang actual yang dah ada. Macam mana you nak pakai? First thing you have to right click. Okay, right click, and then you perlu tekan interactive chat. Okay, so once dia ada pop up, dia akan ada keluar chat macam ni. So dekat sini you boleh masukkan you punya indikator. Macam sekarang you nampak ada data kan, ada data dekat petak square ni yang setiap kali kat cursor saya. So you nak buang, you boleh tekan sini buang. Okay, so sini you boleh max view kan dia, menu list, and then dekat sini you boleh letak, you boleh pilih senarai nama stock yang ada ikut sort by alphabet pada. And then kat sini you boleh decide nak buang. Kat sini boleh auto draw support dan resistance. Right, you boleh auto, okay, kalau you malas nak buat kajian sendiri, you nak dia auto tengok mana support resistance, you boleh klik sini lah. Tapi saya tak pakai. Kat sini ada loceng untuk you tahu kalau dia akan bagi tahu kalau ada announcement ke apa, dia akan letak simbol loceng. Right, and then kat sini ada kiri dan kanan, ini untuk screenshot, dan manakala ini tangan ni pun untuk drag and drop, drag kiri dan kanan. Sini untuk tukar time frame 30 minit, daily, and then kat sini ada batang candle yang boleh tukar lah kalau nak candlestick ataupun nak pakai stick ataupun nak pakai line untuk pulang dari you. And then cara nak masuk indicator, you boleh gunakan ni. So kita dah belajar golden cross, so you boleh masukkan ilmu golden cross dekat sini. Right, so masuklah semua. Ini macam sekarang ni yang saya tadi saya buang ni ialah template yang Plus provide lah. So you boleh decide dia nak pakai apa EMA untuk pulang pada you. And then tepinya ada indicator untuk you draw support dan resistance you. Right, chart dia tak cantik TradingView tapi boleh pakai. So you boleh draw you punya support resistance yang saya ada share dengan you guys. Okay, ini cara dia. Okay, kat sini ada line kalau you nak draw untuk ascending triangle, ataupun you boleh buat trend line. Untuk lukis trend line you kena hold hold, klik sekali, hold, you boleh buat. And then you ada box, trading box, so you boleh decide pilih trading box ni, you boleh buat draw box. And then ada untuk lukis, and ada font untuk you letak text kan pun boleh, type je dan dia pop up. And then banyak lagi lah, ada Fibonacci, ada pelbagai jenis. So benda ni you boleh godak sendiri. So itu adalah benda features yang penting yang you perlu tahu dalam Broker M Plus dan perlu digodak-godak. So nanti saya akan share dengan you guys macam mana nak baca market depth ni. Alright, untuk next topic.